Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan membuat ulang kaji pengajian hadis tingkatan 5 untuk tajuk yang terakhir, iaitu tuntutan menjadi mukmin yang lebih dikasihi Allah. Okay, jadi dalam tajuk ini dia akan memfokuskan macam mana nak menjadi mukmin yang Allah kasihi. Okay, kita akan tengok kepada matan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat. Al-qawiyyu, kuat. Kuat ni kalau kita eja dalam tulisan Jawi, qaf waw alif ta, kuat kan. Jadi kuat itu asal daripada bahasa Arab al-qawiyyu ni. Al-qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallahi, dan lebih dikasihi oleh Allah, minal mu'minid dha'ifi, berbanding orang mukmin yang dhaif. Jadi dhaif ini sendiri, kita dalam bahasa Melayu menggunakan dhaif untuk menunjukkan lemah. Okay, jadi dhaif itu lemah dalam bahasa Arab, ad-dha'ifi. Jadi Rasulullah menyebutkan bahawa mukmin yang kuat, jadi mukmin yang kuat lebih baik. Jadi lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dikasihi Allah berbanding mukmin yang lemah. Jadi Rasulullah menjelaskan bahawa Allah menyukai orang-orang mukmin yang kuat. Kuat dari bermacam-macam segi. Okey, kita akan tengok kekuatan apa yang dimaksudkan. Kemudian wa fi kullin, dan pada setiap. Setiap apa? Okey, jadi setiap yang dimaksudkan ialah setiap mukmin yang kuat dan setiap mukmin yang lemah. Okey, wa fi kullin, dan pada setiap mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah itu, khairun, terdapat kebaikan, ada kebaikan. Okey, jadi saya telah membuat penjelasan di sini. Pada setiap mukmin yang kuat dan yang lemah itu masing-masing ada kebaikan. Walaupun kita kata mukmin itu lemah, okey, mungkin kelemahannya itu ada juga kebaikan. Walaupun dia lemah, dia ada kebaikan yang mampu dia sumbangkan, walaupun dia lemah. Sebab masing-masing diri kita ada kebaikan dan kelebihan tertentu. Ihris, bersungguh-sungguhlah ataupun berusahalah ala ma yanfa'uka, terhadap apa sahaja yang memberi manfaat kepadamu. Yanfa'u ni manfaat lah. Manfaat pun dalam bahasa Arab. Berusahalah, bersungguh-sungguh dalam perkara yang boleh memberi manfaat kepada kamu. Ni Nabi cakap, berusahalah kita buat sesuatu perkara, jika perkara itu memberi manfaat kepada kita untuk agama kita, jadi berusahalah bersungguh-sungguh. Seperti menuntut ilmu, walaupun bukan dalam bidang agama, tetapi jika perkara itu ataupun ilmu itu mampu memberi sumbangan kepada Islam, jadi ihris, Rasulullah sebut ihris, berusahalah bersungguh-sungguh. Kemudian wasta'in billahi wala ta'jiz. Wasta'in, mintalah pertolongan Allah. Wasta'in billah, mintalah pertolongan Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah lemah. Allah Ta'ala suruh kita minta, ni Nabi suruh kita minta pertolongan Allah sekiranya kita menghadapi sesuatu masalah, sesuatu perkara, dan janganlah kita berasa lemah. Wala ta'jiz. Wa in asabaka syai'un, sekiranya kamu ditimpa sesuatu musibah. Asabaka kan, daripada dia kait dengan musibah lah. Dan jika kamu ditimpa sesuatu musibah, fala taqul, maka janganlah kamu berkata lau. Janganlah kamu berkata kalau, anni fa'altu, kalaulah aku. Lau anni fa'altu maksudnya kalaulah aku buat macam tu, kana kaza wa kaza, mesti akan jadi macam ni. Okay, jadi di sini macam kita nak menyesali takdir lah. Jadi Rasulullah kata, jika kita ditimpa sesuatu musibah, janganlah kita berkata kalau aku buat macam tu mesti jadi macam ni. Kan kita selalu menyalahi takdir kan, mempertikaikan, menyesali dengan apa yang telah berlaku. Jadi selalu kita sebut kalau. Jadi kalau ini dilarang lah dalam agama. Walakin, tetapi
qul, katakanlah. Jadi Rasulullah ajar di sini, jangan guna kalau. Nak guna apa? Qul, katakanlah. Qaddarallahi, Allah telah mentakdirkan perkara tersebut. Qaddara dengan takdir, kan? Kita boleh fahamlah di situ. Allah telah mentakdirkan perkara tersebut. Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah hendak dia akan buat. Jadi kita tak boleh kata kalaulah aku buat macam ni mesti akan jadi macam ni. Kan? Jadi kita sepatutnya cakap Allah telah mentakdirkan perkara ni. Apa saja yang Allah nak buat dia akan buat. Ni yang Nabi ajar kita dalam nas ni, dalam matan ni. Fa inna law, maka sesungguhnya law ni, perkataan kalau, taftahu, akan membuka apa? Membuka peluang amal syaitan, membuka peluang kepada amalan syaitan. Maksudnya akan membuka ruang kepada syaitan untuk bekerja. Kita telah memberi peluang pekerjaan kepada syaitan. Maksudnya kita memberi peluang kepada syaitan untuk menggoda kita, menghasut kita. Maksudnya menghasut kita untuk, contohnya jika kita tidak menerima takdir, kita menggunakan kalaulah kan. Jadi maksudnya kita telah bersikap tidak menerima takdir, syaitan akan membisikkan perkara lain yang menyebabkan kita mungkin akan bertindak melampaui batas. Contohnya kita tak menerima seseorang yang tidak menyukai kita, dan syaitan telah membisikkan kepadanya untuk berjumpa dengan bomoh menggunakan sihir. Jadi menyebabkan berlakulah perkara-perkara yang melampaui batas agama. Jadi intisari hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa Allah menyukai mukmin yang kuat. Allah lebih menyukai mukmin yang kuat berbanding mukmin yang lemah. Walau bagaimanapun dalam setiap diri mukmin itu terdapat kebaikan, walaupun mukmin yang lemah lah. Cuma mukmin yang kuat, kelebihannya adalah dia mampu pergi berjihad. Bila dia kuat, dialah yang akan turun ke jihad dulu, ke medan jihad. Kemudian kita juga boleh kata Rasulullah menyuruh setiap mukmin untuk berusaha dalam perkara-perkara yang boleh memberi manfaat. Rasulullah menjelaskan bahawa setiap mukmin perlulah meminta pertolongan Allah dan jangan berasa lemah apabila ditimpa musibah. Kita boleh huraikanlah sikit. Ataupun Rasulullah menjelaskan bahawa apabila ditimpa musibah, janganlah menggunakan kalau, kerana penggunaan kalau akan memberi ruang kepada syaitan untuk menggoda manusia. Itu adalah intisari hadis yang kita boleh beri. Seterusnya, kekuatan yang diperlukan oleh umat Islam. Apa yang dimaksudkan mukmin yang kuat tu? Jadi mukmin yang kuat itu mukmin yang kuat dari segi apa? Kekuatan ilmu, kekuatan sains dan teknologi, kekuatan sains perubatan, kekuatan ekonomi, kekuatan ketenteraan dan pelbagai lagi lah. Kalau dari segi kekuatan ilmu, ilmu agama, yang tu wajib lah. Kerana ilmu agama adalah tunjang iman. Kemudian ilmu-ilmu lain selain ilmu agama adalah untuk menyebabkan kita tidak bergantung kepada yang bukan Islam. Kemudian dari sudut kekuatan sains dan teknologi adalah untuk mengekalkan keseimbangan dengan dunia barat, supaya kita tidak ketinggalan, kita tidak dianggap lemah dan tidak tahu apa-apa. Kemudian kekuatan sains perubatan, ini kamu bolehlah hurai sendiri. Kekuatan ekonomi, supaya umat Islam mampu untuk memajukan negara kan, ataupun mampu memberi pertolongan kepada negara Islam lain contohnya. Kekuatan ketenteraan adalah supaya negara umat Islam mampu dipertahankan daripada pencerobohan kuasa asing. Itu antara kekuatan lah yang diperlukan, yang kita fokuskan. Apa yang maksudkan mukmin yang kuat ni? Jadi mukmin yang kuat itu luas lah. Dia kekuatannya meliputi pelbagai aspek. Seterusnya, apakah usaha untuk menjadi mukmin yang dikasihi Allah? Antaranya ialah sentiasa memperbaiki diri. Kamu boleh bagilah perkara-perkara yang relevan.
bersahabat dengan orang soleh, sentiasa tekun berusaha. Okey, itu antaranya lah. Seterusnya ciri-ciri mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Okey, jadi saya hanya bagi di sini 3. Kamu boleh rujuk buku teks untuk lebih banyak. Cuma mukmin yang kuat ni, bila kita bagi mukmin yang kuat, kita bagi yang berlawanan untuk mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat, akidah yang kuat dan benar. Jadi kalau mukmin yang lemah mempunyai akidah yang rapuh dan meragui kekuasaan Allah, meragui takdir Allah. Okey, boleh huraian macam itulah, dia berlawanan. Mukmin yang kuat mempunyai tubuh yang cergas dan bersemangat tinggi. Okey, jadi kalau mukmin yang lemah mempunyai tubuh badan yang lemah dan sentiasa kelihatan lemah. Contohnya kan, kelihatan tidak bersemangat. Kemudian mukmin yang kuat sentiasa meminta pertolongan Allah selepas berikhtiar dan berusaha. Jadi kalau mukmin yang lemah, kita boleh letak sentiasa yakin dengan dirinya sendiri, tidak mengharapkan bantuan Allah, ataupun kita boleh kata mukmin yang lemah ini malas berusaha dan hanya bergantung kepada orang lain pun boleh juga. Jadi kamu perlu baca sedikitlah point untuk mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah dalam buku teks, supaya kamu akan dapat idea. Seterusnya difokuskan di sini ialah larangan menggunakan perkataan kalau dan hubung kaitnya dengan tipu daya syaitan. Okey, kenapa dilarang menggunakan kalau? Kerana penggunaan kalau mendorong keraguan terhadap takdir Allah. Dia jadi ragu-ragu kepada takdir Allah. Bila dia ragu-ragu, syaitan akan mengambil peluang ini untuk melemahkan imannya. Okey, seterusnya Imam Nawawi berkata kalau penggunaan kalau ini akan membuka ruang kepada kekecewaan yang berlebihan dalam mengejar dunia. Akan menyebabkan kita kecewa sangat dalam mengejar dunia kan. Jadi macam kita rasa kita dah hilang segala-galanya. Jadi macam kita punya kekuatan terhadap, kecintaan terhadap dunia tu terlalu kuat, sehingga kita tidak redha kepada takdir yang Allah Ta'ala telah tentukan. Jadi untuk pendapat ni, kamu boleh rujuk muka surat 165 buku teks tingkatan 5. Okey, ada pendapat Imam Nawawi, kemudian Al-Qadhi Iyad. Okey, kamu boleh rujuklah dua pendapat tersebut. Seterusnya dalam tajuk ini mestilah ada pengajaran hadis. Okey, jadi pengajaran kamu boleh letak antaranya ialah kita mestilah berusaha untuk menguasai pelbagai bidang ilmu untuk menggunakannya dalam perkara-perkara yang memberi manfaat kepada pembangunan Islam. Contohnya lah, ataupun apa lagi yang kita boleh buat, kita mestilah redha terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah, kerana segala-galanya telah tercatat di Lauh Mahfuz. Contohnya, kita mestilah sentiasa meminta pertolongan Allah dan ataupun kita mestilah sentiasa meminta pertolongan Allah kerana dialah sahaja yang mampu menolong kita. Okey, itu antara yang kita boleh ambil. Kita tengok balik daripada hadis ni. Jadi bila kita tengok apa yang disampaikan dalam hadis ni, jadi kita boleh cipta pengajaran yang kita boleh buat. Seterusnya, apa kepentingan menjadi umat Islam yang kuat? Contohnya, dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim dengan sempurna. Bila kita kuat, kita dapat melaksanakan kewajipan Muslim. Contohnya, apabila kita diarahkan untuk berjihad, kita dapat melaksanakannya sebab kita ada kekuatan. Contohnya kekuatan ketenteraan, kita ada kekuatan ilmu dalam membuat senjata contohnya. Jadi kita dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai Muslim dengan sempurna. Kemudian membentuk Muslim yang redha dengan takdir. Okey, kemudian terhindar daripada malas berusaha. Jadi bila kita menyadari Allah menyukai mukmin yang kuat, jadi kita akan berusahalah untuk memenuhi apa yang Allah nak. Jadi mesti kita akan ada sifat malas ni. Okey, wallahu alam, setakat itu sahaja.